Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah memberikan kekuatan untuk beramal dan istiqamah pada ilmu tersebut, dan yang paling penting Allah berikan kita berat timbangan kita kerana menyahut tuntutan dia supaya menuntut ilmu, dan Allah pemudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan dalam surah Al-Mursalat, yang mana kita ambilkan sumber bacaan kita daripada tafsir Sahih Tafsir Ibn Kathir, dan berada dalam ayat yang ke-16. Kita bacakan dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nuhlikil awwalin ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. شكرا. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazabkan orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kukuh, yakni rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Pada pelajaran yang lepas kita telah membacakan di dalam surah Al-Mursalat ini, ayatnya diulang-ulangkan berkaitan wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya, yang bermaksud celakalah, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Dan kita telah membicarakan mendustakan kepada ayat-ayat Allah ini termasuk perkara-perkara yang merosakkan akidah. Mendustakan, apatah lagi mempermainkan lagi, perkara itu merupakan satu perkara yang besar yang perlu kita lihat, bahawa keimanan tidak boleh didustakan. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara tidak boleh dipermainkan dan tidak boleh didustakan. Kena beriman, kena ikut sahaja. Ya, apa-apa juga yang disebutkan dalam Al-Quran kita tak boleh dustakan, tidak boleh kata tak percaya, tak boleh. Kita beriman, itu pasal Al-Quran itu diturunkan. Walaupun satu huruf kita kena beriman, walaupun satu huruf, maka kita kena beriman. Kenapa? Kerana ia menentukan kedudukan keimanan kita ini sahih ataupun tidak. Satu huruf je kita tolak. Kaedah iman 6 perkara tu, 6 rukun iman tu, tolak satu jadi kosong. Al-Quran tolak satu ayat jadi kosong. Iman kita pada Al-Quran terus tertolak. Ya, begitu kedudukan iman.
Dia tak boleh nak dipermainkan atau nak kurangkan atau apalah salahnya, tak boleh. Apatah lagi beriman dengan Allah Tuhan kita. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyatakan beriman, maka ia adalah usul dalam kehidupan kita, akidah kita, yang tak boleh didatangkan ikut akal fikiran. Tak boleh. Kalau ikut akal fikiran, itu bukan beriman. Itu beri pandangan, bagi pendapat. Tetapi bila sebut beriman ini, kita percaya begitulah yang Allah turun, tanpa kita mengubahkannya, tanpa memberikan pandangan-pandangan. Oleh kerana itu, bila kita membicarakan beriman kepada Allah, kena ikut cara yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru iman kita betul. Beriman kepada Allah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah istiharkan, jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan para sahabat beriman, maka mereka dapat petunjuk. Jadi beriman cara ahli sunnah wal jamaah yang dipimpin oleh 3 generasi yang terbaik, itulah yang terbaik. Lagi kan kita namakan generasi terbaik, maka itulah yang terbaik. Beriman secara selain daripada generasi yang terbaik, maka secara kasar kita katakan beriman itu adalah tidak tepat. Ya, tak tepat, tak mengikut manhaj yang sebenar. Bagi jawapan peperiksaan tak ikut yang diarahkan jawab, maka tak tepat, maka tertolak. Okey, maka begitulah kedudukannya. Yang saya risau dalam bab ini, apabila kita di dalam kubur tu, awal-awal yang akan ditanya mar rabbuka. Itu yang awal-awal ditanya. Kalau beriman secara tidak betul, maka sukar, memang tak akan dapat jawab. Tuan-tuan dan perempuan, fattaqullah, takut pada Allah dalam bab ini. Ya. Okey, baik. Jadi, wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka besarlah pada orang-orang yang mengingkari, ya, ataupun mendustakan tentang hari kiamat, ataupun tentang beriman kepada Allah, tentang apa-apa juga berkaitan dengan iman. Maka di sini Allah dalam ayat yang ke-16 Allah berfirman, alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Ibnu Katsir mengatakan dalam tajuknya, ajakan untuk mengambil pelajaran dari berbagai bentuk kekuasaan Allah. Alam nuhlikil awalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, yakni orang-orang yang telah mendustai risalah yang dibawa oleh para rasul dan menyelisihi mereka. Summa nutbi'uhumul akhirin, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang yang datang kemudian, yakni orang yang menyerupai mereka. Oleh kerana Allah berfirman, kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukadzibin, demikianlah kami berbuat terhadap orang yang berdosa, kecelakaan besarlah pada hari itu orang yang mendustakannya. Ini pendapat Ibnu Jarir dalam memahami ayat Al-Quran, bahawa lalu diiringkan azab mereka dengan azab terhadap mereka, ya, adalah memberi azab. Orang yang pertama kena azab adalah orang kaum Nabi Nuh alaihi salam, kerana mereka derhaka kepada Allah, tidak mahu beriman. Dan tuan-tuan dan perempuan kena faham bahawa kaum Nabi Nuh bukan sebarang kaum, ya. Pertama, para nabi bila diutuskan dengan nilainya banyak, bukan seorang dua, ya, nilaiannya banyak. Kalau kita tengok Nabi Yunus saja 100,000 au yazidun, ataupun lebih, ya, menunjukkan banyak, 100,000. Maka bila Nabi ini diutuskan kepada kaum yang banyak ini, tapi sayang, 1000 kali sayang, ya, yang beriman sedikit. Bahkan seorang Nabi kadang-kadang tak ada siapa yang beriman. 2 orang Nabi pun tak ada beriman. 3 orang Nabi, baru 1 orang yang beriman. Seperti yang disebutkan dalam surah Yasin, Ashabul Yasin, ya, yang mana 3 Nabi, seorang je yang beriman. Okey, kalau nak ikut majoriti lah, kan, agak-agak siapa yang betul tu. Kalau ikut demokrasi, orang yang tak betul tu menang, kan.
Tetapi kalau ikutkan hukum agama kita, bahawa orang yang betul itu walaupun seorang, maka dia tetap di dalam bawah lindungan Allah ataupun bawah kejayaan di sisi Allah. Okey, baik. Jadi di sini kita melihat ayat ini mengisyaratkan, alam nuhlikil awalin, tidakkah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu. Nak mengisyaratkan kepada kita hancurnya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum yang paling dekat siapa dia? Kaum Ad, kaum Nabi Hud. Mereka mengetahui tentang cerita kehancuran kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tahu. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat-ayat, begitu juga dalam kisah Fir'aun, diceritakan, Musa ceritakan Nabi Yusuf dekat je, ya. Dan diceritakan pula sebelum itu kaum-kaum itu Nabi Nuh dekat je. Yakni maksud dekat, maksudnya peristiwa itu dah berlaku, yang mana kaum ini telah dihancurkan dan diikuti dengan kaum yang berikutnya. Kita lihat kaum Ad. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita bicara kaum ini, memang kaum yang bertamadun, bukan calang-calang tamadun dia. Macam kita lihat kaum Nabi Ibrahim yang berada di Iraq, kaum Babylon, di tempat Babylon itu, kita melihat, menyaksikan Namrus bukan sebarang orang, yang mana Allah berikan kekuatan dan kekuasaan yang cukup dahsyat sehingga dia membina bangunan-bangunan yang tinggi. Sampai sekarang lekat di antara 7 perkara yang ajaib di bumi ini, kota Babylon. Tapi mana dia? Ya, Namrus mana dia? Allah hancurkan. Kita lihat, ya, perkara ini agak menarik, di mana satu tempat itu bila Allah hancurkan, kaum tak ada dah duduk di situ, semua lari. Kerana tu macam piramid kita saksikan, ya, bila orang buka kiri dan kanan piramid, terdapat dikatakan berbagai-bagai bentuk yang dianggap sebagai perumahan di keliling piramid itu. Kita lihat di Peru sana, ya, kawasan yang dianggap sebagai satu kawasan yang hebat, ada tamadun tapi tak ada orang, tinggal sejarah. Dan begitulah tabiat Allah, bila jatuhkan azab dia di satu kaum, maka orang akan tinggal tempat itu dan tak ada siapa yang nak menghuninya. Kita lihat macam di kaum Samud punya tempat, Madain Saleh. Kita lihat bagaimana ditinggalkan, sedangkan tempat itu merupakan tempat yang hebat. Rumah yang dibuat daripada bukit bakau, batu-batu yang diukirkan, ya, menjadi rumah. Dahsyat. Sampai sekarang orang tak boleh buat. Ya, tamadun apakah tu? Teknologi apakah itu? Itu pasal apabila dikatakan tamadun kaum Nabi Nuh itu hebat, yang dikaitkan dengan perjumpaan di piramid Fir'aun Khufu, ya, agak menarik. Gambar-gambar yang ditunjukkan itu agak menarik. Dia bukan sekadar gambar-gambar yang diukir dalam bentuk-bentuk orang, binatang, tetapi diukir dalam bentuk yang mereka mengatakan satu perkara yang menarik, perkara yang baru. Ya, cuba buka tengok internet, ya, Fir'aun Khufu. Lepas tu tengok apa gambar yang ditunjuk. Orang saintis sedang memperbahaskan dalam perkataan tersebut. Wallahu alam. Jika itulah tamadun yang dikatakan, bahkan dikatakan dalam penyelidikan mereka terhadap kapal yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang dinaiki oleh orang-orang di zaman Nabi Nuh itu, ya, yang sedikit sahaja yang beriman, maka mereka naik. Dan dikatakan kapal itu, tuan-tuan dan perempuan kena faham elok-elok, ya, bila Allah katakan dalam Al-Quran supaya Nabi Nuh bina kapal di bawah pemerhatian kami, agak-agak kita lah, ya, apabila Adam itu dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Nabi Adam itu telah diajarkan nama-nama semua perkara. Agak-agak Adam ni, Nabi Adam ni macam mana? Nabi Adam mempunyai maklumat yang cukup dahsyat, ahli syurga. Lepas tu Allah yang mengajarnya, malaikat pun tak tahu. Tapi Allah berikan kelebihan Nabi Adam. Bila dia turun ke bumi, maklumat dia penuh dalam minda dia. Datang orang barat, dia katakan zaman batu begini bentuknya, dan diletak Nabi Adam pun termasuk zaman batu. Itu pun tak apa lagi, dia letakkan kita ni daripada beruk. Itu sakit. Kamulah dia beruk kan, kita dari Adam. Ya, yang mana bercanggah dengan Quran kita akan tolak, yang mana bertepatan kita boleh terima.
Jadi bila dikatakan Adam diturunkan di bumi dengan maklumat yang penuh agak-agak, bagaimana dilakukan? Ya, bagi saya wallahu alam, tetapi telah berlaku satu tamadun yang hebat. Tak kiralah tamadun itu berbentuk pembangunan teknologi, yang mana dia telah menyaksikan teknologi yang hebat di dalam syurga. Hebat, bagi saya hebat sangat-sangat. Dan dikatakan Nabi Nuh AS sewaktu dia membina kapal, ada benda-benda yang dikatakan dijumpai pada rangka kapal itu berbentuk bateri, yang dikatakan bentuk bateri. Lalu kita kata, takkan kaum dulu tahu? Itulah masalah kita, memperkecilkan kaum yang terdahulu, sedangkan Allah mengatakan mereka lebih hebat daripada kamu. Itu disebutkan dalam Al-Quran pada kaum-kaum yang kemudian. Kalau nak banding kehebatan, mereka lagi hebat. Cukup kita lihat pembinaan yang dibuat oleh kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Hud, dahsyat. Cuma ya, bila saya tengok balik berkaitan dengan kapal Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh menyusunkan kapal ialah ikut arahan Allah. Ya, di mana manusia, di mana haiwan, di mana tumbuh-tumbuhan diletakkan. Dan yang menarik sekali, ya, macam mana dia boleh bawa haiwan-haiwan tu ke dalam? Okey, Aziz boleh bagi idea. Dia boleh bawa haiwan semua ke dalam tu. Ya, kelebihan. Allah bagikan kelebihan kepada Nabi Nuh dan beberapa perkara yang boleh mengasingkan haiwan-haiwan tersebut dan boleh memanggil haiwan-haiwan tersebut. Itu teknologi yang kita tak ada. Itu mukjizat yang diberikan kepadanya. Dan juga bagaimana dia duduk dalam tu, ya, binatang-binatang pun duduk dalam tu dalam keadaan aman damai. Ya, cukup lengkap segala-galanya. Baik. Jadi Allah mengatakan, kaum ini pernah dibina, mempunyai tamadun yang hebat. Kaum Nabi Nuh adalah tamadun yang hebat, kaum yang dahsyat. Lalu Allah hancurkan. Allah hancurkan bukan sebarangan, hancur segala-galanya, hanya yang ada di dalam kapal sahaja yang hidup. Okey? Dan maka lahirlah generasi yang dikatakan generasi yang kedua selepas generasi Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, keturunan yang kedua muncul. Maka keturunan itulah yang ada pada zaman ini. Daripada keturunan Nabi Nuh AS, siapa dia? Sam, Ham, Yafiz dan Kanaan. Termasuk keturunan ini daripada orang Arabnya, orang Afrikanya, orang Melayunya, orang Cinanya. Lagi apa? Dia ada keturunan tu dikeluarkan DNA dia. Termasuk Ya'juj wa Ma'juj pun keturunan dari keturunan Nabi Nuh AS. Okey? Semuanya Allah ceritakan dalam Al-Quran berkaitan keturunan tersebut. Baik. Lalu Allah ceritakan kami telah hancurkan orang yang terdahulu. Nabi Nuh, kaum dia dihancurkan. Nabi Hud, kaum Ad dihancurkan. Nabi Saleh, kaum dia pun dihancurkan. Ini semua kaum-kaum yang hebat. Ya, maka di sini Allah mengatakan, "Tsumma nutbi'uhumul akhirin." Kemudian lalu kami iringkan azab terhadap mereka, orang-orang yang datang kemudian. Orang-orang yang datang mengikut rentak-rentak dosa-dosa orang yang terdahulu, perbuatan-perbuatan orang yang terdahulu. Oleh kerana itu kita kena tahu siapa yang buat perbuatan orang-orang yang zaman dahulu, ya, maka kita akan ditimpa juga azab yang sama. Cuma bezanya, ya, bezanya umat Muhammad ini Allah simpankan, Allah maafkan, Allah biarkan dahulu, mudah-mudahan dia bertaubat, ya, dia tidak diazabkan di dunia ini. Salah je diazab, tak. Tapi dibiarkan dahulu, mudah-mudahan dia bertaubat, diazabkan di akhirat. Tapi kadang-kadang dikenakan juga. Lalu Allah mengatakan, ya, kadzalika naf'alu bil mujrimin, begitulah kami lakukan terhadap orang-orang yang buat kejahatan. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni berada di bumi kita ni, kita berhadapan dengan golongan liberal, golongan yang tidak ada akidah. Mereka ini berbahaya. Mereka akan buat apa yang mereka rasa baik ataupun rasa selesa untuk mereka. Oleh kerana tu golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang jahat. Kita katakan terus terang jahat. Mereka termasuk orang yang mujrim, yang membawa azab Allah di muka bumi.
Oleh kerana itu penentangan terhadap mereka kena ada. Kena bangun segelintir masyarakat ataupun semua masyarakat kena menentang golongan-golongan ini. Oleh kerana itu, tak kiralah di dalam sistem-sistem waktu pilihan raya, orang-orang macam ni kena tolak. Siapa yang terlibat dengan orang-orang yang begini kena tolak. Kerana mereka menyeru kepada kejahatan, mereka menyeru kepada kemungkaran, dan mereka menyeru kepada azab Allah di muka bumi. Kerana Allah dah katakan, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Begitulah yang kami lakukan kepada orang-orang yang mujrim. Apabila kita menyaksikan ayat ini mengingatkan kepada kita, Allah mengatakan kami hancurkan orang yang terdahulu. Kaum Nabi Hud dihancurkan, kaum Nabi Saleh dihancurkan. Apa sebabnya? Semua ada sebab-sebabnya. Kaum Nabi Lut dengan berkaitan dengan homoseksual, dengan lesbiannya, maka Allah hancurkan kaum itu. Dan kita buat, maka kita akan dihancurkan. Kaum Nabi Syuaib yang mengkhianati dalam sistem perniagaan, Allah hancurkan kaum tersebut. Maka kita buat, kita pun termasuk dalam golongan yang akan dihancurkan. Kaum-kaum yang memakan riba, ya, termasuk kaum Nabi Syuaib juga ni, ya, maka Allah akan hancurkan. Begitulah keadaan perbuatan orang-orang yang terdahulu yang telah dihancurkan. Maka jika kita buat, maka kita termasuk golongan yang akan dihancurkan. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Dan kita menjadi takut. Kenapa? Kehancuran itu bukan terhadap mereka sahaja. Kalau Allah nak mengazab, dia tidak azab pada seorang je, dia azab kepada semua sekali. Ini disebutkan di dalam hadis kisah tentera-tentera yang nak meruntuhkan Kaabah atau memerangi Kaabah. Ya, apabila Rasulullah menceritakan, Aisyah mendengar kelompok-kelompok ini yang dikatakan kelompok tentera yang besar akan datang menuju ke Kaabah, tetapi ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan. Sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hatta kedai-kedai ditepikan, orang-orang yang berada di tepi pun ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan. Sedangkan mereka tak bersalah. Lalu Rasulullah mengatakan, mereka akan dibangunkan mengikut niat masing-masing. Berarti kalau niat mereka untuk memerangi Kaabah, maka mereka akan dibangunkan dalam bentuk siksaan. Tetapi kalau mereka itu datang sekadar nak melepak tepi jalan je, tapi ditenggelamkan, maka tetapi dia akan dimati, namun dibangunkan, dia tidak termasuk dengan orang-orang yang ingkar. Okey, ini berdalilkan kepada azab yang ditimpakan secara menyeluruh itu, berdalilkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juzuk ke-9, ayat yang ke-25. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah amat keras siksaannya. Okey. Ayat ini mengisyaratkan, Allah katakan peliharalah. Ya, wattaqu, elakkan, peliharalah. Ya, dari dirimu dari siksaan. Fitnah disebutkan di sini siksaan yang tidak khusus kepada menimpa orang yang zalim. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok kenapa kita tidak boleh menyertai majlis-majlis yang tidak syar'i. Misalnya majlis-majlis yang berbentuk ada maksiat, misalnya muzik, nyanyian-nyanyian, buka aurat, ya, majlis itu. Dan juga majlis-majlis ahli bid'ah. Kenapa? Disebabkan Allah dah katakan majlis-majlis yang begini adalah majlis yang bersedia untuk ditimpa azab. Maka kita dilarang untuk berada dalam majlis tersebut.
Dan azab sudah tentu paling kita takut, azab yang paling takut ialah terubahnya hati kita. Ya, terubahnya hati kita dari beriman kepada Allah dengan cara betul, tiba-tiba jadi terpesong. Kenapa? Fitnah yang paling besar ya adalah syirik kepada Allah. Itu memang azab sebenarnya. Kita duduk di majlis ahli bid'ah, lalu disampaikan, ya, di situ Allah, para sahabat Rasulullah mengingatkan kepada kita betapa kita takut hati kita akan diterbalikkan menyukai ahli bid'ah dan akhirnya kita bersama dengan ahli bid'ah. Itu dah satu azab sebenarnya. Tetapi azab yang ditunjukkan dalam ayat ini adalah azab yang ditimpa, ya, secara purata, akan dihancurkan. Maka di situ kalau ada orang yang soleh, sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walaupun di situ ada orang yang soleh, bahkan Rasulullah mengatakan mereka itu yang akan dikenakan dulu. Kerana apa? Kerana dia tidak mencegah kemungkaran. Kalau dia cegah kemungkaran, kita menyaksikan para nabi yang mencegah kemungkaran, mereka akan diselamatkan. Bila dia mencegah kemungkaran, maka disampaikan risalah, dia cegah kemungkaran, dia akan diselamatkan. Walaupun kita rasa lambat, tak, dia datang dengan tepat waktunya. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut alaihim salam, ya, yang mana semuanya telah dapat petunjuk, lalu mereka berada di atas petunjuk dan sampaikan dan cegah kemungkaran di akhir. Kita lihat, saya agak tertarik dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, ya, saat akhir dah genting sangat, dah sangkakan bahawa habis keadaan ini, yakni dia tak dapat selamat tetamu dia minta maaf kepada tetamunya. Dah habis kemuncak. Dia kata, jika aku mempunyai orang-orang yang kuat untuk menahan perkara ini supaya tidak ganggu kamu, tapi tak boleh. Dan disitulah, ya, para malaikat yang menyamar menjadi manusia mengatakan, sesungguhnya kami adalah utusan Allah. Baru lapang dada. Lalu ya Lut, keluar dari rumah kamu, kerana janji ini adalah di waktu subuh. Tidakkah subuh dah dekat? Lalu Nabi Lut pun keluar. Ya, okey. Jadi di sini kita lihat. Kemudian Allah mengatakan, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Begitulah kami jadikan kepada orang yang melakukan kejahatan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, kami kenakan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ya, celakalah bagi orang yang mengingkari. Di dalam ini terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang dihasankan oleh Syu'aib Ar-Arnaud, di mana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Ibn Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Wahai manusia. Sebentar. Okey, ini ayat yang lain. Okey. Baik. Ayat yang berikutnya, alam nakhluqkum mimma immahin. Tidakkah kami jadikan, menciptakan kamu dari air yang hina? Summa faja'alnahu fi qararim makin. Dan kami tetapkan kamu, dan kami letakkan dia di dalam tempat yang kukuh, yakni rahim, ila qadarim ma'lum, sampai pada waktu yang ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuk, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Okey. Dalam berkaitan dengan ayat ini, alam nakhluqkum mimma immahin. Satu perkara yang kita perlu tahu, bila Allah membicarakan ayat ini, nak menceritakan inilah kerububiahan ketuhanan kita. Ini sifat rububiyah yang tak boleh siapa lakukan. Sifat rububiyah yang Allah miliki tidak ada pada makhluk yang lain. Itu pasal nama dia Tuhan, kerana ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan, sifat yang unggul yang hanya dimiliki oleh Allah. Di antaranya pencipta. Dia mencipta kita, menghidupkan kita. Kita kena faham bahawa kita ni, ya, apabila Allah hidupkan kita, ya, maksudnya orang lain tidak mampu menjadikan kita makhluk seperti manusia ini dalam bentuk yang sesuai. Ya, dalam bentuk yang dijadikan ada nyawa, ada segala-galanya.
Tak ada siapa yang boleh menciptakan. Hatta walaupun sebesar lalat itu pun tak ada siapa yang mampu untuk menciptanya. Namun berhati-hati, kerana manusia ni memang dia akan cabar ketuhanan. Bagi orang yang tidak ada iman, ya, bila dia buat sesuatu, dia nak cabar Allah sebenarnya. Berbandingkan orang yang beriman, kalau dia buat, dia nak mencari kebesaran Allah. Adapun orang yang kafir ini, dia nak mencabar Allah. Kita lihat sehari dua ni, China membuat apa? Projek besar dia tu, mencipta matahari kan. Dia angkat matahari itu sebesar-besarnya. Dia nak tunjukkan bahawa mereka pun mampu nak mencipta matahari. Lepas tu apa berlaku? Ribut, banjir kan. Kena berhati-hati dengan teknologi yang berkaitan dengan alam sekeliling kita. Kerana ada efek dia, kesan kalau kita langgar, dia akan jadi bermasalah. Sistem eko kita ni, ya, keadaan kita ni berbahaya. Dia kena ikut panduan. Itu pasal misalnya Bukit Bakau tak boleh nak tarak sesuka hati, ya, air tak boleh nak sesuka hati. Dia semua itu ada peraturan-peraturannya, termasuk penciptaan yang Allah cipta. Allah kata kalau nak buat research tak apa, tetapi kalau bercerita untuk melanggar, nak men-challenge Allah, maka dia akan tersilap. Dan kita lihat China pun juga yang sedang membuat, selama ni kita tengok dalam filem-filem je, klon kan, manusia ni klon kan. Rupanya mereka tengah buat juga. Nak jadikan nyawa. Mereka tengah membuat nyawa tu. Mayat tu dia buat berbagai-bagai cara nak keluarkan nyawa tu. Ya, gila kita kata. Nak keluarkan nyawa. Nak masukkan ke dalam tubuh tu. Macam mana? Ui, dahsyat tu. Ya, tak apa. Buatlah. Kamu akan menyaksikan. Kamu takkan mampu, kerana Allah dah sebutkan dalam Al-Quran, sehingga lalat pun kamu tak mampu. Ini kan manusia, tapi mereka akan cabar. Selama ni kita tengok macam itu je. Bukan tu saja, banyak perkara, ya, semua orang dah buat. Kita tengok hari ni telur mahal tak? Susah nak dapat pun. Pergi pasar tak ada dah telur ayam. Yang ada telur itik. Yang paling sakit telur burung puyuh sudahnya. Nak masak nasi lemak macam mana? Okey. Tiba-tiba muncul telur buatan manusia kan. Dia pun buat telur sebiji buatan manusia. Tapi dia pun beritahu lah macam mana ya. Kita memang tak kenal lah. Tapi Wallahualam, ada di pasaran ke? Tapi yang biasanya kita tahu bukan di dalam Malaysia. Tapi bukan pun kadang-kadang terlepas juga. Beras. Orang dah sibuk beras mahal kan. Ya, beras mahal. Tiba-tiba orang buat beras daripada plastik. Subhanallah, kita katakan berbahaya sungguh. Memang cari keuntungan tanpa fikir, kesihatan manusia, ya, bukan dilakukan untuk membantu manusia, tetapi semata-mata untuk keuntungan mereka. Beras boleh dijadikan untuk dimakan. Nauzubillah min zalik. Berbahaya. Ini dia teknologi yang tidak mendatangkan kebaikan, bahkan merosakkan. Okey. Itu kita nampak mereka dah cipta. Sekarang juga kita yang terbaru kita dengar orang buat daging. Daging tu, ya, diproses jadi betul-betul seperti daging yang kita beli kat kedai. Macam mana tu? Apa hukumnya? Kita makan daging lembu macam tu. Boleh ke? Belum apa-apa orang dah tanya tu, Ustaz boleh? Oh, dia ke sana pula. Ya. Dia tanya, Ustaz boleh ke? Dia tengok video tu, dia kata, ya, ni orang buat daging lembu, daging ayam, ya, dari proses sains mereka tu, ya, masuk ini masuk sampai jadi sebiji macam daging yang jual di pasar raya. Dan mereka cuba masak, memang sebiji. Ya. Macam mana tu? Ui, letih juga tu ya. Wallahu alam. Dari sudut kesihatan, tak jamin kesihatan. Ya, pasal dah campur itu ini kan. Tetapi dari sudut halal, kalau boleh makan, makanlah. Tak perlu sembelih. Nak sembelih mana? Dia bukan jadi seekor kambing, seekor lembu. Dia hanya jadi daging. Cuma, adakah ambil daripada yang dikatakan dia ambil sedikit sahaja daripada daging-daging tu, sel-sel dia tu, dan dibenakan sel tu. Kalau sel daripada binatang yang tidak disembelih, macam mana hukum dia? Tang situlah. Wallahualam, kita serah pada bahagian mufti, ya, yang mengeluarkan fatwa boleh makan ke tidak. Tapi orang sekarang bukan kira makan lah, Ustaz. Ada tak chop jakim halal? Okey, halal kan.
Okey, ala kulihan nak cerita bagaimana manusia mula nak mengetengahkan penciptaan dan yang menakutkan sekarang mereka cuba mencipta manusia bukan robot tapi nak cuba menciptakan nyawa kepada manusia. Ya, subhanallah. Saya tengok, saya fikir juga dalam bab-bab yang begini. Tapi kita tahu Allah takkan jadikan. Tapi berbahaya kalau digunakan beberapa perkara bentuk sihir, jadi macam Samiri, dijadikan lembu tu menguak. Macam mana tu? Agak-agak kita lah. Kalau Samiri boleh jadikan binatang tu menguak je, terus orang sembah. Tiba-tiba orang yang diciptakan daripada ni, sel-sel apa ke nyawa yang dibuat tu, tiba-tiba dia genyit mata. Agak-agak macam mana agak? Rasanya cukup sehari dua ni kita tengok orang bercerita tentang Dajjal kan, yang dibuat filem. Apa ke tajuk dia? Saya tak ingat tajuk dia. Pasal tak tengok sudutan je. Sehingga komen-komen tu orang Melayu kita komen, selama ni kita dengar orang kata Dajjal ni jahat. Tapi kalau ikut cerita ni Dajjal ni baik. Nampak tak? Bagaimana dia mainkan benda ni sehingga orang melihat Dajjal ni baik. Takkan kita nak lawan? Dajjal ni datang untuk mengamankan dunia. Dajjal ini datang untuk membantu manusia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan akan melihat Dajjal akan muncul dalam bentuk yang orang kata dia baik. Ramai pengikut dia nanti. Kalau begitulah keadaan. Cuma kita nak tahu bagaimanakah dia itu sekarang ni, munculnya dia yang boleh mempengaruhi orang Islam. Kalau sekadar tu, itu pun dah ramai orang Islam yang tak ada basic terikut. Orang yang ada basic yang kita takut. Bagaimana? Jadi belajarlah, jaga diri kita elok, jaga anak-anak kita elok supaya faham Quran dan Sunnah. Baik, Allah katakan, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, wahai manusia, bagaimanakah kamu dapat mengalahkan aku sedangkan aku telah menciptakan kamu dari satu seperti ini, yakni air yang hina. Okey, Allah mengatakan air mani itu adalah air yang hina, yang mana daripada air inilah yang terjadinya manusia. Okey, baik. Dalam bab ini, apabila kita melihat ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa perkara berkaitan dengan kejadian makhluk manusia ini. Ya, kita dah baca dah pada pelajaran yang lepas. Di antara di dalam surah Al-Hajj, kita ulang kaji sikit. Okey, buka surah Al-Hajj. Ayat yang ke 3, 4, 5. Okey, 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani. Okey, ini dia ya. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dia dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan pula ada di antara kamu yang dipanjangkan umur sampai sangat tua, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulu telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi ini dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan ayat ini untuk perjalanan hidup kita. Jangan bicara hidup orang. Ya, okey, kita lihat perjalanan kita ni, alhamdulillah dah selesai. Dari tanah, dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, dah habis dah. Dari segumpal darah, kemudian segumpal daging yang sempurna dan atau tidak sempurna. Kemudian diletakkan dalam rahim, ya. Kemudian sampai waktu ibu mengandung tu dan melahirkan kita. Ya, keluarkan kamu sebagai bayi. Okey. Selesai dah perjalanan kita tu. Okey, kita terus lagi. Kemudian dengan beransur-ansur sampailah kepada kedewasaan. Okey, kita semua ni dah dewasa. Ya. Dah lepas dah pun. Dah dewasa apa ustaz? Dah tua pun. Okey, tak apa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Belum lagi. Masya Allah. Dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umur. Okey, kita berada di noktah yang ini. Ya, di antara kamu ada dipanjangkan umur sampai bila? Sampai sangat tua. Bila sangat tua tu, berapa umur dia? Sangat tua itu bermula pada umur 70 tahun. 60 tahun tu buah tu dah matang. 70 tahun dah terlampau matang. Okey, kalau buah dah terlampau matang tu, ya, dia dah tak berapa sedap nak makan. Jadi 60 tahun itu adalah buah yang matang, yang Rasulullah katakan kebanyakan umat aku mati pada ketika itu. Dan dilimitkan Rasulullah kata 60 ke 70. Nampak? Itu adalah waktu matang betul-betul. Maka lepas 70 dikategorikan waktu tua. 70 tua. 80 90 bangka. Entah tua bangka. Ya, itulah hakikat tua bangka. Okey, bila tua bangka dia dua kategori, nyanyuk ataupun tak nyanyuk. Sihat dah tak sihat dah, badan memang dah tak kuat dah. Ya, nyanyuk ataupun tidak nyanyuk. Itu pun kadang-kadang pelupa. Okey, ni dia perjalanan kita. Notekan perjalanan kita hak mana. Okey, bagi mereka 60, 70, 50, 60, 70. Dah boleh note. Umur ya Rasulullah kata 60, dah dekat umur kita 60. Ya, Masya Allah. Okey, buka surah Al-Mu'minun di sebelah surah Al-Hajj. Allah ceritakan lagi. Tuan-tuan dan perempuan, bila Allah membicarakan di sini, ya, ayat-ayat ini pertama kita beriman Allah nak menceritakan sifat rububiyah ketuhanan itu. Ya, saya amat suka kerana dia bicarakan kerububiyah ketuhanan. Dia jadi fresh tahu iman kita bila kita tengok. Masya Allah, Masya Allah. Okey, apa Allah katakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-12. Surah Al-Mu'minun juzuk ke-18 surah 25. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Subhanallah ya. Kalaulah kita ni doktor, ya, kita tengok bab ayat ni dah rasa kagum. Ayat 1400 tahun yang silam, yang tak ada saintis lagi pada ketika itu, Allah telah mengajar Nabi tentang perkara ini. Ya, Allah mengajarkan para sahabat tahu ke bab ni? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat dengar, dia boleh dengar, tetapi sains waktu itu tak ada. Tetapi apa yang ada pada mereka? Iman yang boleh membicarakan. Dahsyat. Walaupun tak nampak, mereka beriman. Ya, subhanallah. Ini di antara kalau nak tahu cara beriman para sahabat begitu. Ya, bila hari kemenangan mereka, jatuhnya kerajaan Rom, jatuhnya kerajaan Parsi yang dikatakan oleh Abu Ayyub, kalau tak salah, aku percaya bahawa akan jatuh kerajaan susah pula nak sebut. Konstantinopel kan, akan jatuh kerajaan itu. Waktu mereka pergi memerang Rom. Waktu itu kerajaan Rom, mereka perang kota Konstantinopel yang Konstantinia. Okey, yang mana sampai mayat siapa nama tadi? Abu Ayyub Al-Ansari ditanam di pinggir dengan kota tersebut, ya. Dia mengatakan, aku beriman bahawa kota ini akan ditawan. Subhanallah, ditawan kesudahannya. Itu kaedah kita bila bertemu dengan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Beriman, jangan otak tu jangan guna dulu. Yang penting beriman, lepas tu biarkan dia datang. Ya, kita buat kajian seperti ayat yang disebutkan was-sama'i wat-tariq yang pernah kita bicara, demi langit dan demi apa? Bintang yang seperti bunyi yang mengetuk, tuk tuk tuk, kan? Tak ada di zaman Rasulullah. Para sahabat mana boleh ada, tak tahu pun apa bintang tu, tak tahu. Tapi apa ada dia? Iman. Walaupun aku tak tengok, tapi aku beriman dengan ayat Al-Quran pula tu. Ya, akhirnya pada abad ini, ya, dalam tempoh 10 tahun ini baru jumpa saintis buat kajian, terdapat satu bintang yang memang bunyi ketukan. Tuk, tuk. Berapa tahun? 1400 tahun silam Al-Quran telah menyatakan. Tapi para sahabat terus beriman. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak kita supaya beriman. Apa juga yang datang daripada hadis sahih, beriman. Apa juga yang datang daripada Al-Quran, beriman. Akal letak ke tepi dulu, iman, maka kita akan selamat. Kalau tak, kita kata macam mana. Itu pasal bila sampai ayat-ayat yang seperti Ar-Rahmanu ala arsy istawa, dia bukan nak beriman, dia nak mentakwilkan dulu. Dia jadi rosak lah. Beriman dahulu. Apa-apa beriman dahulu, kemudian ikut step-step dia. Okey? Maka di sini ayat ini Allah ceritakan cukup cantik. Ya, apa dia? Dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpankan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Ya, ini kalau ahli-ahli doktor kedokteran, dia tahulah perjalanan bagaimana sperm bapa masuk ke dalam ovum ibu dalam bentuk yang cukup menarik, sehingga kan dikaitkan bahawa hanya sperm itu satu sahaja masuk, mengisyaratkan itulah yang terbaik. Maka kita ni adalah manusia yang terbaik. Tapi sayang, kita jadikan kita ini seperti haiwan. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Okey, step-step dia. Kemudian kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Subhanallah, teratur, terperinci. Ya, Allah ceritakan, kemudian kami jadi dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Itu dia, kejadian cukup unik yang Allah jadikan. Maka inilah kejadian yang tidak ada siapa yang boleh lakukan.
Tak ada siapa. Oleh kerana itu bila Allah katakan aku menghidupkan, pertama Allah menghidupkan manusia dengan begitu terperinci, cukup hebat, dan itulah sifat Rabb kita. Ya. Kemudian Allah mengatakan, saya suka pada ayat ini, saya perlu tambahkan yang menarik. Tentang mana? Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan hidup kita ada noktah hentinya. Maka selain Allah menciptakan kehebatan dia, bahawa kita ini dijadikan dalam bentuk yang begitu, kemudian kita akan mati. Kita akan mati. Semua kita akan mati. Kemudian kita akan dibangunkan. Maka bila dibangunkan, kita lihatlah amalan kita adakah baik ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. Okey, cukup sampai di sini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil iktibar, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan sentiasa mengikut ajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang terpilih. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.